لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سد لساني واهد قلبي بعقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan juga perhatian daripada Allah kita dapat berada pada malam ini untuk sama-sama kita teruskan lagi daripada kitab Fathul Mu'in pada babuz zakah, yang mana kita berhenti dekat mana? wala yudammu wala yudammu jinsun ila akhara. Muka surat 143 143 perenggan 881 perenggan 881. Masih dalam perbincangan berkaitan dengan zakat tanaman. Maka kita sambung lagi berkaitan dengan zakat tanaman ini. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wala yudammu jinsun ila akhara ay jinsin akhara litakmilin nisabi bi khilafi anwa'il jinsi fatudammu wa zar'a al-'am wa zar'a al-'am zar'a asalnya zar'ani, tasniyah tu. Wa zar'a al-'am yudammani in waqa'a hisaduhuma fi 'amin. Tidak dihimpunkan satu jenis kepada jenis yang lain untuk menyempurnakan nisab. Bersalahan bagai-bagai pada satu jenis, maka ianya dihimpunkan. Dua tanaman di dalam setahun dihimpunkan jika jatuh tuaian keduanya pada 1 tahun. Okey. Sekarang ni untuk wajib zakat tanaman ni dia ada nisab dia. Ada nisab. Kalau tidak cukup nisab maka tak wajiblah zakat. Tidak wajib zakat. Maka macam mana kalau kita mempunyai jenis yang berlainan? Kata dia wala yudammu jinsun ila akhara ay ila jinsin akhara. Tidak ditambah, tidak digabungkan satu jenis tanaman kepada jenis tanaman yang lain. Kita padi pun tanam, gandum pun tanam. Jadi kalau kira asing-asing tak cukup nisab. Kira asing-asing tak cukup nisab. Kalau gabung cukup, jawapannya tak digabung. Sebab dia jenis berlainan. Padi, padilah. Gandum, gandumlah. Nampak maka tidak digabung satu jenis tanaman kepada jenis tanaman yang lain litakmilin nisab. Untuk tujuan nak menyempurnakan nisab. Tak boleh. Tak boleh tu maknanya tidak perlu digabung. Bi khilafi anwa'il jinsi, bersalahan dengan anwa', nau' bagi jenis itu. Dia jenis ni kategori, kita panggil kategori besar. Nau' ini kita panggil kategori kecil. Jenis-jenis kecil. Jadi orang kita sebut bahasa Melayu ni panggil kategori belaka atau jenis belaka. Macam mana? Berah. Berah ada banyak jenis. Ada berah puluk, ada berah berah apa lagi? Berah wangi, berah siang. Jadi hak tanam padi tu ada beberapa jenis berah, tapi dia masih dalam satu kategori sama, berah belaka. Jadi kalau
nauk bagi jins yang sama, berah. Berah tu jenis. Bawah dia ada berah siam, berah puluk, berah wangi. Tak? Berah benda lagi, berah. Berah bukit. Mana? Berah? Berah usang. Berah usang tu jenis berah kot. Bukan berah lama. Namanya berah usang. Ada orang tanya tahu. Berah usang. Jadi jenis-jenis yang berbagai tu dia panggil nauk, jenis-jenis kecil tu. Tapi berah belaka, tu gabung. Maknanya kalau tak cukup berah ni tapi kita ada berah lain juga kita tanam, kita kena gabung. Kita kena gabung. Fatudammu, maka digabungkan. Habis. Wa zar'a al-'am, dua hasil satu tahun. Zar'an makna tanaman dalam satu tahun, yudammani, digabung kedua-duanya. Dua kita panggil tuayang lah. Zar'a sini ikut tanaman, kita panggil tuayang lah. Tuayan dalam satu tahun kena gabung. In waqa'a hisaduhuma fi 'amin, jika berlaku tuayan kedua-duanya dalam tahun yang sama. Macam mana? Kita nak kira tengok tuayan hasil pertama dengan tuayan hasil kedua dalam masa 12 bulan Hijri. Jangan kira masa tanam. Jangan kira awal Zulhijjah, awal Muharram, jangan. Kira bila tua. Makna tuayan hasil pertama bila? Katakanlah hasil tua bulan Syawal. Bulan Syawal. Maka sebelum sampai Syawal satu lagi tu, kalau berbuah atau berhasil dalam masa sebelum sampai Syawal satu lagi, gabung. Jadi kena buat kiraan lah. Ni nak makan dulu ada masalah, kena catat. Maknanya tuayan pertama berapa kilo dapat. Tuayan kedua dalam masa tahun yang sama. Dikira daripada tuayan pertama dengan tuayan yang kedua dalam tempoh 12 bulan Hijrah, bulan Qamari, maka digabungkan kalau cukup nisab. Kalau tak cukup, makna kira tahun berlainan, makna tak ada zakat lah. Tahun tu tak ada zakat, tahun depan tak ada zakat. Seterusnya lah. Habis. Faru'un la tajibu zakatu fi mali baitil mal wala fi rai'i mawqufin min nakhlin aw ardin ala jihatin 'ammah kal fuqara'i wal fuqaha'i wal masajidi li'adami ta'ayyunil maliki wa tajibu fi mawqufin ala muayyanin wahidin aw jama'atin muayyanatin ka auladi zaidin zakarahu fil majmu'. Ini cabang. Katanya tidak wajib zakat pada harta baitul mal dan tidak pada hasilan harta yang diwakafkan daripada pokok tamar atau tanah ke atas pihak yang umum seperti fakir atau ahli fiqh dan masjid, kerana tidak tertentu pemiliknya. Wajib ia pada harta yang diwakafkan ke atas orang yang tertentu atau jemaah yang tertentu seperti anak-anak Zaid, menyebutkannya Nawawi di dalam Majmu'. Okey. Sekarang ni masuk berkaitan dengan perkara ini lagi. Kerana ada berkaitan dengan tanaman ni biasa orang wakaf. Biasa kadang menjadi bukan milik peribadi, milik umum. Maka apa hukum dia? Kata pengarang Faru'un la tajibu zakatu fi mali baitil mal, tidak wajib zakat pada harta baitul mal. Baitul mal kena keluar zakat tak? Keluar zakat tu nak bayar ke siapa? Keluar zakat dia bayar ke diri sendiri. Jadi tak ada zakat. Baitul mal yang mana yang pegang harta umat Islam secara umum ni,
dia tidak kena zakat. Tidak kena zakat sebab dia pertamanya bukan institusi untuk mencari keuntungan peribadi. Dia institusi untuk maslahah umat. Maslahah umat. Ya, lain kalau syarikat ada zakat. Syarikat keuntungannya dia terhad. Ada orang yang ada dapat keuntungan. Baitul mal, zakat dia macam mana? Zakat dia tidak kena zakat. Kalau kena zakat bayar dia sendiri, kok gigi juga. Apa dah? Jadi dia tidak kena zakat. Okey. Tu katanya tidak wajib zakat pada harta baitul mal. Wala fi rai'i mauqufin, dan juga pada hasil bagi tanah wakaf atau kita pakai aqar mauquf. Kita kata tanah ataupun sesuatu yang diwakafkan lah. Hasil bagi benda yang diwakaf. Tanah, kebun, hasil wakaf tu kena zakat tak? Padi orang wakaf. Tak? Wakaf kepada apa? Fakir miskin. Atau wakaf kepada pelajar, penuntut ilmu. Padi tu hasil banyak, kena zakat tak? Tak kena zakat. Nampak tak? Sebab dia tidak ada pemilik khusus. Tu katanya wala fi rai'i mauqufin, dan tidak pada hasil harta wakaf min nakhlin, seumpama pokok tamak. Orang wakaf pokok tamak. Sahabat-sahabat zaman Nabi dulu dia wakaf. Dia wakaf tanah, dia wakaf pokok tamak. Tak? Bahkan ada lagi kesan tinggalannya, wakaf-wakaf hasil wakaf sahabat tu ada lagi sampai sekarang. Tapi kerajaan ada muassasah, dia ada pihak yang uruskanlah harta wakaf pada sahabat-sahabat ataupun ulama-ulama kurung salah tu. Masih ada. Kenapa? Kerana benda tu dah hilang. Takkan hilang. Kalau kerajaan ambil tanah pun, kerajaan kena ganti balik. Kena ganti balik kawasan lain. Jadi dia akan sentiasa berterusan hasil wakaf tu. Okey. Contoh orang wakaf ni pasti tu bangunan. Tak? Wakaf bangunan. Wakaf tak? Wakaf makna selagi mana benda tu digunakan, orang guna, budak-budak belajar boleh pahala berterusan. Tuan ni tak ada dah. Berpuluh-puluh tahun dah. Cucu, cicit pula mengaji situ boleh pahala. Wala fi rai'i mauqufin min nakhlin, daripada pokok tamak au ardin atau tanah, ala jihati amin, atas pihak yang umum. Pihak yang umum. Makna bukan milik yang khusus lah. Contoh kal fuqara'i, seperti fakir miskin. Contohnya orang kampung tu katakanlah orang hok buka kawasan kampung tu, ketua kampung dia dulu dia wakaf hasil padi tu kepada orang miskin kampung tu ataupun orang-orang susah, ibu-ibu tunggal. Maka adakah kalau dapat hasil tu kena zakat? Tak kena zakat. Wal fuqaha, diwakaf kepada orang fakih, ahli fuqaha. Orang fuqaha. Jadi ulama-ulama fuqaha ini, kalau sebut fuqaha lah. Jadi ulama bidang lain tak masuk lah. Boleh dapat hasil daripada wakaf tersebut. Dan tanah ataupun barang harta wakaf itu tidak dikenakan zakat. Wal masajidi, dan juga masjid-masjid. Katakanlah ada tanah dia beri sewa ke orang, ataupun dia buat hasil tanah tu, nanam padi ke apa, yang mana tuan wakaf niatkan supaya hasil tu kepada masjid. Jawapannya tidak kena zakat. Li'adami ta'ayyunil maliki, kerana tidak tertentu pemilik. Tak ada pemilik tentu. Dah tu diwakaf ke fuqaha, kan boleh ke fuqaha, boleh ke tok fakih. Tak? Betul lah. Tapi kalau mati hak tu, orang lain pula mati. Maknanya tak ada pemilik tertentu. Dia berterusan sama. Tidak ada milik tertentu. Wa tajibu fi mauqufin ala muayyanin wahid. Dan wajib zakat pada harta yang diwakaf ke atas muayyanin wahid, seorang yang tertentu. Kalau diwakaf tanah ni kepada apa? Kepada anak dia hak sulung. Contoh. Dia wakaf pada anak dia hak sulung. Boleh tak? Boleh. Ada benda.
boleh wakaf gitu. Jadi kek gi dapat hasil cukup nisab, anak dia kena keluar zakat. Kena keluar zakat. Sebab hasil itu tertentu pada pemilikan dia. Au jama'atin muayyanah, ataupun kumpulan tertentu. Dia wakaf kepada kumpulan tertentu. Ka auladi Zaidin, seperti anak-anak Zaid. Ayah dia wakaf kepada kaum keluarganya. Jadi kaum keluarganya terhad. Tak, boleh ditentukanlah. Maka ketika itu kena zakat. Zakarahul fil majmu'. Pandangan ini Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Majmu'. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa afta ba'dhum fil mawqufi ala imamil masjid aw al-mudarrisi bi annahu yalzamuhu zakatuhu kal muayyani. Qala shaykhuna wal awjahu khilafuhu li anna al-maqsuda bidzalika al-jihatu duna syakhsin muayyanin. Sebahagian mereka memfatwakan pada harta yang diwakafkan ke atas imam masjid atau guru dengan bahawa melaziminya zakatnya, sama seperti orang yang ditentukan. Kata Syekh kami, yang paling ada wajah adalah menyalahinya, kerana maksud dengan demikian itu adalah pihak, bukan orang yang tertentu. Okey, macam ni. Sekarang ni tadi dia wakaf kepada orang tertentu. Maknanya kena zakat lah kalau cukup syarat-syarat zakat. Sekarang ni dia wakaf kepada seakan-akan orang tertentu. Seakan-akan orang tertentu. Tapi hukumnya dia tak kena zakat. Macam mana? Wa afta ba'duhum, telah memfatwakan sebahagian para ulama fi mauqufin ala imamil masjidi, kepada harta yang diwakafkan kepada imam masjid. Contoh orang wakaf padi, mana padi luah, hasil siap ada hasil lah, orang jaga ada belaka dah. Hasil padi tu diwakafkan kepada tu imam masjid. Okey, sekarang ni imam masjid tu tertentu tak? Tertentulah. Imam masjid tertentu tu lah, kata Masjid Padang Miding, wakaf kepada tu imam masjid Padang Miding. Seorang-seorang, dua orang. Jadi ada orang tertentu tak? Ada. Aul mudarrisi, ataupun mudarris, guru. Wakaf kepada guru hak mengajar. Guru hak mengajar masjid. Ambil hasil wakaf tu bagi kepada guru yang ajar ke masjid, mudarris. Atau guru yang mengajar fardu ain, atau guru mengajar kelas kafah, ikutlah. Makna ada orang mudarris tertentu ni, al-mudarris. Mudarris tertentu. Kalau mudarrisi ni ramai, yang tidak tertentu, tu tak ada jihad lah. Ini yang mengajar di masjid ini. Maknanya apa? Makna ada ketentuan dan penentuan orang yang terima manfaat. Jadi sebahagian ulama memfatwakan bi annahu yalzamuhu zakatuhu, melazimkannya imam masjid atau mudarris tadi oleh zakatnya, wajib dia keluar zakat. Dia dapat hasil, boleh hasil cukup nisab, dia kena keluarkan 1/10 ataupun 1/20 daripada hasil itu. Kenapa? Kal muayyani, kerana dia seperti wakaf kepada orang tertentu, muayyan. Kan dia kata imam masjid ni kan. Itu pandangan sebahagian. Tapi hak muktamad macam mana? Kata qala syaikhuna, berkata guru kami. Berkata guru kami, iaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wal aujahu khilafuhu, pandangan yang paling ada kuat, yang paling ada wajah. Maksud apa? Pandangan yang lebih dekat dengan qiyas, pandangan yang lebih, kita kata logik ke, lebih munasabah, lebih berwajah. Ada kemunasabahannya, yang lebih kuatnya ialah menyalahi. Dok gitu. Hak kuatnya dok gitu. Kenapa? Li'annal maqsuda bidzalika al-jihatu, kerana yang dimaksudkan dengan imam masjid tadi atau guru tadi ialah pihak juga. Duna syakhsin muayyanin, bukan orang tertentu. Buktinya apa? Kalau tok imam tukar. Tok imam tukar, tok imam kena pecat. Mari tok imam lain. Boleh tak? Boleh tak? Kan dikata imam masjid kan? Tiba-tiba kerajaan tukar tok imam. Tok imam tu kena tukar tempat lain. Anak makmum dak bayi kata imam tukar tempat lain.
Mari tu imam lain. Boleh tak? Boleh. Tu imam tu dapat. Ya dia dapat dah. Nak minta nak bagi mula masjid. Saya nak bagian saya. Tak, awak kata imam masjid ni dah. Awak tu imam masjid lain dah. Apa tak? Jadi imam masjid ni maknanya walaupun nampak macam tertentu kerana dia seorang ataupun dia ada orang yang terhad, tetapi sebenarnya pihak juga. Maknanya kalau tukar orang lain pun, orang lain duduk imam, orang lain dapat. Bukan orang tertentu lah. Yang dimaksudkan ialah jihad juga. Jawapannya, tak kena zakat lah. Zakat tak kena. Habis. Untung lah, boleh banyak lah. Boleh banyak lah. Okey. Kemudian kata pengarang rahimahullah, tanbihun. قال الجلال البلقيني في حاشية الروضة تبعا للمجموع بأن غلة الأرض المملوكة أو الموقوفة على معين إن كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الأرض فإن كان البذر من مال العامل وجوزنا المخابرة فتجب الزكاة على العامل ولا شيء على صاحب الأرض لأن الحاصل له أجرة أرضه وحيث كان البذر من صاحب الأرض وأعطي منه شيء للعامل لا شيء على العامل لأنه أجرة عمله. Tambih. Tambih satu peringatan. Kata Jalal Al-Bulqini, Jalaluddin Al-Bulqini, imam dalam mazhab Syafi'i, di dalam Hasyiah Rawdah, kerana mengikut kepada kitab Majmu', hasilan bumi yang dimiliki atau yang diwakafkan ke atas orang yang tertentu, jika benihnya dari harta pemiliknya atau dari harta orang yang diwakafkan ke atasnya, maka wajib di atasnya zakat pada apa yang di bumi itu keluarkan. Maka jika benihnya dari harta pengusaha dan kita mengharuskan mukhabarah, maka wajib zakat ke atas si pengusaha itu dan tidak ada sesuatu atas tuan tanah, kerana yang terhasil baginya adalah sewaan tanahnya. Sekira-kira benih itu dari pemilik tanah dan dia memberikan dari hasilannya atau sesuatu bagi pengusaha, tidak ada zakat yang dikenakan di atas pengusaha kerana ia adalah upah kerjanya. Intaha. Sekarang ni dia masalah zakat pada harta, dia panggil masalah mukhabarah dan juga muzara'ah. Mukhabarah dan muzara'ah. Dalam akad ada namanya akad muzara'ah. Muzara'ah dia tiga: muzara'ah, mukhabarah, musaqah. Musaqah ni makna kita upah orang siram dan jaga tanaman kita. Upah siram. Dengan diberikan hasil daripada tanaman tu. Muzara'ah, kita beri sewa, muzara'ah, kita bagi upah orang kerjakan tanah kita dengan benih daripada kita. Makna pokok tu hak kita suruh dia tanam. Kita suruh dia tanam. Nampak tak? Benih daripada pemilik tanah. Itu dipanggil muzara'ah. Mukhabarah, benih daripada pengusaha. Jadi pengusaha yang bayar sewa kepada tuang tanah. Kita panggil apa? Pawah tanah tak? Beri sewa tanah. Dalam masalah ini, dalam mazhab Imam Syafi'i, dia muzara'ah dengan mukhabarah ni tak sah. Tak boleh buat. Sebab apa? Sebab hasil itu, bayaran ialah daripada hasil usaha. Itu yang jadi masalah tu. Kerana bayaran sewa ialah hasil apa yang diusahakan orang tu. Kalau bayar upah suku tak apa. Tak. Bayar dia, upah dia apa? Upah dia dibayar duit.
Ataupun sewa dia bayar duit. Tak ada masalah. Nak sewa tanah, bayar bulan-bulan. Tapi sekarang ni bayar dia ialah dengan hasil tanaman. Hasil yang diusahakan. Itu berlaku masalah. Jadi dalam kes ini dia tidak sah. Tapi ada cara nak keluar. Ada jalan helah dengan bahawa dia kena berakad dengan tuan tanah. Kalau tuan tanah beri benih, maka tuan tanah beri benih tu separuh-separuh jadi syarik. Macam mana? Dia beri benih dengan dia upah separuh benih jadi upah. Separuh daripada benih tu jadi upah kepada orang tu kerja. Orang tu kerja. Nampak? Jadi orang tu kerja dan kat gini hasil dia tu dia bagi separuh kepada pemilik pula. Jadi bayar orang upah dia bukan hasil benih. Biji benih. Ada benda? Jadi dia kena bersekutu jadi syarik pada biji benih tu. Mukhabarah pun sama. Mukhabarah dia sekutu juga pada biji benih. Maknanya hak tadi tuan punya biji benih tuan tanah. Sekarang ni hak usaha tanah tu punya biji benih. Dia mempunyai anak pokok. Jadi dia bayar sewa kepada tuan tanah dengan separuh daripada biji benih dia. Nampak? Biji benih tu jadi upah. Separuh tu jadi upah jadi upah pula. Jadi bayaran sewa kepada tuan tanah. Maka bila begitu jadi gabungnya syarik dah. Bila syarik dia usahakan hasil tu bagi hak ni dapat separuh jadi sah. Dia punya jalan keluar, jalan keluar pada nak mengharuskan masalah mukhabarah dan muzaraah ni. Lepas ni dah masuk gini, lepas ni ada dalam bab muamalat. Tak tahu bila sampai, tak tahu lah. Ni bab dia. Haji puasa dah habis. Jadi dalam bab sebut dulu biar faham. Okay, sekarang ni hasil hak dapat siapa nak keluar zakat? Kira sewa tanah orang. Sewa tanah. Kalau sewa bayar duit selesai cerita. Maknanya siapa hak dapat hasil tanah dia bayar zakat. Kaedahnya siapa dapat hasil tanah? Tanaman tu hak siapa? Penyewa. Penyewa keluar zakat. Faham tak? Bukan tuan tanah. Yang jadi masalah bila mukhabarah muzaraah ni kan hasil tu kan bagi. Jadi bayaran kepada bayaran sewa tanah hasil tu kayak gini. Dan kalau belah muzaraah pula dia akan jadi upah tanah pokok. Jadi hasil tanaman tu milik dua orang tu. Hasil. Jadi siapa nak bayar zakat? Itu isu dia. Qala al-Jalal al-Bulqini, berkata Jalaluddin Bulqini fi Hasyiyati Rawdah, pada Hasyiah Rawdah. Ni kalau ada nanang dah payah pening ingat. Tahu. Tapi tahu tak ada masalah kalau kita tak terlibat pun dengan sewa tanah. Tak ada tanah nak bawah. Tanah ada pun tanah nak tanam kubur je. Tanah hak duduk selama-lamanya. Tanah hak ada hak pasti. Ada kita tak terlibat. Ada apa? Kita belajar. Belajar walaupun kita tak beramal lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Nampak tak? Kita nak sembahyang 1000 rakaat payah. Nak sembahyang 1000 rakaat payah. Jadi belajar walaupun kita tak beramal lebih baik daripada kita sembahyang 1000 rakaat. Nak buat memang tak urut. Belajar satu masalah, bukan satu bab. Satu masalah. Masalah ni maknanya ayat-ayat pendek tu. Apa dah? Satu masalah dah banyak mana dah masalah ada. Itu lebihnya menuntut ilmu. Qala al-Jalal al-Bulqini, berkata Jalaluddin Bulqini fi Hasyiyati Rawdah, taba'an lil Majmu', mengikut kepada Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Inna ghallatal ardi, ghallah ni hasil tanah, al-mamlukati yang dimiliki, awil mawqufati 'alal muayyani, ataupun yang diwakafkan kepada orang tertentu. In kanal bidru min malikiha, kalaulah benih anak pokok itu daripada pemilik tanah, awil mawqufi alaih, atau daripada pihak yang diwakafkan ke atasnya, pihak yang dapat manfaat wakaf tu hak dia.
fatajibu alaihi zakatu fiha fima akhrajatul ardh, maka wajib ke atasnya zakat pada apa yang dikeluarkan oleh bumi. Hasil kat gi tanah tu hak kita, orang wakaf ke kita. Hasil tu kat gi kita kena keluar zakat sebab kita yang dapat hasil. Fa in kana al-bidru min malil amili, kalau anak benih itu daripada harta amil, pengusaha. Bukan kita dah buat kerja, tanah je milik kita. Anak benih, anak pokok daripada pengusaha, amil. Wajawaznal mukhabarata, dan hal keadaan kita ini, kita mengharuskan mukhabarah. Walhal kita tahu dah muktamadnya dah boleh. Andai kata kita ambil pandangan mazhab Hanafi yang mengatakan harus mukhabarah. Sebab tu dia kata wajawazna, dalam keadaan kita mengharuskan mukhabarah. Kalau kita ambil pandangan yang kata harus mukhabarah, dengan makna anak benih dan anak pokok daripada pengusaha, maka siapa yang wajib zakat? Fatajibuz zakatu 'alal 'amil, wajib zakat ke atas amil. Amil wajib zakat. Amil wajib zakat. Jadi sebab apa? Hasil tanaman hak dia tanam, anak benih dia tanam hak dia. Wala syai'a 'ala sahibil ard, tak ada satu pun tak wajib bayar apa-apa di atas tuan punya tanah. Li'anna al-hasila lahu ujratu ardihi, kerana yang hasil bagi tuan tanah ialah upah tanah. Tuan tanah kalau mukhabarah sekalipun, andai kata mukhabarah tu jadi tak sah, jadi hasil tanaman masih tetap pemilik pengusaha. Pengusaha hanya kena bayar upah kepada pemilik tanah. Jadi zakat siapa keluar? Orang hak dapat hasil. Siapa dia? Amil, pengusaha. Tuan tanah dapat upah sewa tanah tadi. Wa haitsu kana al-bidru min sahibil ardi, sekira-kira benih anak tanah itu daripada tuan punya tanah, hak kita tanah kita, benih anak benih hak kita panggil orang, upah orang buat kerja. Wa u'tiya minhu syai'un lil amil, dan diberikan sebahagian daripada hasil itu kepada amil. La syai'a 'alal amil, tidak kena sesuatu pun di atas amil. Amil kena bayar tak? Tak perlu bayar. Tak perlu bayar zakat. Sebab apa? Li'annahu ujratu amalihi, kerana upah daripada hasil tanah itu ialah upah kerjanya. Kan dia kerja kan? Siapa kena zakat? Tuan punya tanah. Sebab tanah tu dan juga biji benih tu hasil hak dia. Jadi kaedah dia, tengok siapa punya biji benih, anak benih, anak pokok. Anak pokok hak dia, hasil dia hak dia. Maka bila hasil hak dia cukup syarat, kena bayar zakat. Hak kerja tu tak ada. Hak kerja tu sama ada dia bayar upah, maka hak dapat tu dikira upah pekerjaan dia. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa tajibuz zakatu li nabatil ardil mustajarah. Ini tanah yang disewakan. Sikit ke tak? Sikit. Wa tajibuz zakatu li nabatil ardil mustajarati ma'a ujratiha 'ala az-zari'i wa mu'natul hasadi wad diyasi 'ala al-maliki. Wajib zakat bagi tumbuhan bumi yang disewa. Tumbuhan bumi yang disewa serta sewaannya ke atas penanamnya yang juga penyewa. Belanja tuayang dan ad-diyas. Belanja tuayang dan juga irik di atas pemilik hasil bijian. Jadi di sini tengok, wa tajibu zakatu li nabatil ardil mustajarah, wajib juga zakat kepada tadi apa nama tadi, pokok tak ni, nabatil ard, hasil tanaman tanah yang disewa, ma'a ujratiha, beserta dengan sewaannya. Siapa? Ala zari'i, ke atas orang yang menanam, tukang tanam. Tukang tanam siapa? Tukang tanam tu tukang sewa lah. Tukang tanam tu ialah tukang sewa. tukang sewa. Wa mu'natul hasadi wad diyasi 'alal maliki, dan
upah bagi kita kata tuayang dan pungut hasil itu ialah ke atas malik. Malik apa? Yang memiliki hasil bijian. Yang milik hasil bijian. Bukan milik tanah tu, yang milik hasil tu. Maka upah itu, upah nak gi apa nama ni? Gi ketang. Upah ketang, upah pungut itu ke atas yang akan memiliki hasil tersebut. Orang itu yang kena bayar. Wa tajibu ala man marra li zakati fi kulli khamsi ibi. Ni masuk zakat haiwan dah. Zakat haiwan ni dia kena tahu istilah je lah, nama-nama haiwan. Umur gini ada nama dia. Umur 5 tahun ada umur dia, 6 tahun ada umur dia, ada nama dia. Umur tertentu dia ada nama. Itu je lah. Ala kulli hal ni mudahnya sebenarnya buat jadual je. Buat jadual apa nama ni untuk zakat 3 jenis haiwan lah. Kambing, lembu dan juga unta. Kambing, lembu dan juga unta. Dia kalau dia bentuk jadual mudah je ni. Cuma sini kita nak tahu nama bagi setiap daripada haiwan tersebut berdasarkan umur. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Dia nak tanya. Tak ada. Tak ada onana, belikang dia. Boleh tak? Tak ada nak tanya Tak ada, sekadar tu saja. Wabillahi taufiq.